لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإن كادوا ليفتنونك عن الذين أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد قدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ولقد كرمنا بني آدم. Sesungguh telah kami muliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguh telah kami muliakan Bani Adam, yakni anak cucu Adam. Allah sendiri sebut dalam ayat ni
Makhluk Allah yang paling mulia ialah Bani Adam. Ayat lain yang selalu kita sebut, yang selalu kita baca, wattin wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah sumpah dengan 4 perkara. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, tempat munajat Nabi Musa, demi negeri Mekah yang aman damai. Allah nak beritahu, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguh kami jadikan insan itu seelok-elok kejadian. Yang paling elok pun kita. Tengoklah makhluk mana pun, yang paling elok manusia. Kita suka kucing, comel kucing, tapi kita nak muka kita macam kucing. Kita lagi mulia, lagi elok Allah buat. Kejadian manusia, kejadian yang paling cantik, paling sempurna. Dan wajah-wajah kita juga tak sama di antara satu sama lain. Sebab itu dalam Islam haram buat pembedahan plastik semata-mata kerana nak lawa. Kerana Allah buat dah special. Kecuali kalau perubatan, hidung dia kepek, kalau tak buat dia tersumbat, nak menyawa payah, jadi dia kena angkat hidung dia bagi tinggi. Itu perubatan. Tapi kalau hidung kepek, boleh menyawa elok, pigatai nak buat tinggi, tak boleh. Kerana Allah ciptakan kita seelok-elok kejadian, sesempurna kejadian. Ayat ni pun, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam ini mulia. Mulia dengan apa? Itu dia tafsir. Mulia anak cucu Adam dengan ilmu. Mulia kita dengan ilmu. Allah anugerahkan ilmu, kita jadi mulia. Sebab itulah yang mengaji sekolahnya anak cucu Adam je. Daripada tadika, naik darjah 1 sampai darjah 6, naik tingkatan 1 sampai tingkatan 6, naik sampai sekolah universiti, sampai peringkat PhD. Siapa dia yang boleh ilmu ini? Ialah anak cucu Adam. Ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, walaupun wajah kita cantik, kita tak mulia. Jadi yang kita mengaji ni apa dia? Nak cari kemuliaan, biar kita ada ilmu. Bahkan ada orang yang ada ilmu tetapi tak ada ilmu agama. Baca Quran tak reti, semayang tak reti, hukum hakam tak reti, dia tak mulia juga. Allah muliakan anak cucu Adam ni dengan ilmu. Ilmu akhirat jadi mulia. Bahkan kita, kalau kita tak ada duit, tak ada harta, tapi kita ada ilmu, kita mulia. Dalam keluarga kita, abang-abang kita, adik-adik kita pandai kaya-kaya, harta banyak, tapi mereka jahil ilmu agama. Walaupun kita ni tak ada harta, kita lebih tinggi daripada mereka. Ilmu ni lah yang memuliakan kita. Tak mau duduk dalam jahil. Kerana duduk dalam jahil, kita tak mulia. Duduk dalam kejahilan tak mulia. Nak mulia, kena duduk dalam ilmu sampai mati. Jadi Allah buka peluang ilmu dalam Al-Quranul Karim, ilmu dalam Quran, banyak ilmu Quran. Satu, mulianya kita. Dan akal. Allah Ta'ala bagi akal kepada kita, yang kita mulia lebih daripada yang lain. Sebab itu Allah kurniakan akal kepada kita berbeza dengan binatang. Bukan kata binatang-binatang tu bodoh. Saya dah terang beberapa kali dah. Binatang-binatang juga pandai. Walaupun mereka tidak ada akal, mereka pandai. Kerana apa? Mereka hidup dengan fitrah. Burung, orang panggil burung ciak raya, ataupun panggil burung tempua, dia pandai buat sarang. Sampai pandainya sarang dia tu, sampai hari ni pun orang tak boleh buat macam mana dia buat sarang. Dia cari pokok yang tinggi-tinggi, bahkan pokok tu pula
Dia cari yang ada kerengga, supaya orang tak boleh ambil sarang dia. Dia cari yang ada tebuai. Dia buat atas pokok tinggi-tinggi, tapi dengan manusia ni kait baik juga. Kerana manusia tak pandai buat, dia pandai buat. Bodoh dak burung tumpuan ni, bukan dia bodoh, tetapi sejak daripada dulu sampai sekarang, oleh kerana dia tidak ada akal, rumah dia sama saja. Macam tu saja. Rumah kita dulu-dulu, orang dulu duduk dalam apa dia? Dalam batu. Orang panggil zaman batu. Hidup pakai cawat. Dengan akal, orang mula buat rumah daripada kayu. Dengan akal, orang mula buat rumah daripada simen, daripada tanah, sehingga jadi rumah banglo. Tak cukup lagi dengan akal, orang buat rumah flat, yang tinggi-tinggi, kondo, panggil kondominium dan sebagainya. Dengan apa? Dengan akal. Binatang, dia ada. Dia rumah dia 1000 tahun dulu, 1000 tahun sekarang, 1000 tahun lagi akan datang, rumah dia sama. Kalau tempur, burung tempur, sarang dia sama saja seluruh dunia. Gitu juga binatang-binatang apa pun. Tapi manusia, Allah anugerahkan akal kepada mereka, mereka menjadi mulia. Bahkan setiap tahun rumah-rumah design, rumah macam-macam dengan akal. Orang design macam-macam. Baru ni saya tengok orang design tandas. Orang duk kisah nak buat tandas macam-macam, payah sangat. Ini kata akal manusia. Dia ambil kok jamban nak besar tu, dia susun 2. Dia susun 1, 2. Dia tebuk buat pintu. Dia buh pintu, dia buh bumbung, jadi jamban. Elok ke dia? Bulat ya. Panggil. Saya pun nak buat jamban begitu juga. Panggil. Akal manusia, plaster tak payah, ikat bata tak payah, apa tak payah, dia tebuk buah pintu buat tu. Pergi. Kenapa? Manusia ni akal, manusia fikir macam-macam. Mulia kita sebab ada akal. Kan kok tandas tu, beli hak besar, susun 3, tebuk buat ni, bubuh bumbung, pasang tandas dalam. Kau nak buat bilik ayak, buh bilik ayak, buh shower, jadi bilik ayak. Panggil. Mudah. Panggil. Akal manusia yang Allah Ta'ala bagi. Tu yang macam-macam lah, design macam-macam. Mak panggil apa? Deko lah apalah, kerana Allah anugerahkan akal. Binatang dah. Kebau sarang dia, rumah dia dalam kubang tu, nak deko apa? Kubang tu lah. Lembu, itulah. Apa dia kerengga, sarang dia macam tu lah. Dulu sampai sekarang pun dia lipat-lipat daun apa semua, gitu je. Burung, jenis-jenis burung. Ada burung buat rumah daripada tanah, ada burung buat rumah daripada daun kayu, ada burung buat rumah daripada lalang. Dia hanya macam tu burung zaman bila pun. Tapi kita, Allah muliakan kita dengan akal. Berubah-ubah kehidupan manusia sampai hari ini. Tu, baik. Tu mulianya kita. Dan berkata-kata. Kita mulia lagi daripada makhluk lain. Makhluk lain tidak ada berkata-kata, tak ada menyembang. Kita boleh menyembang, boleh bersembang, boleh bercakap, boleh faham. Bercakap tu pula boleh sampai ke hati, yang kasar, yang lembut, yang halus, yang pedih, yang tak pedih, apa semua. Itu berkata-kata. Tak ada makhluk lain boleh berkata-kata macam kita. Tu mulia. Elok kejadian. Kejadian kita elok. Ada tangan, ambil nasi, suap ni mulut. Suap di mulut. Gitu. Bina lembu, dia tak boleh suap. Dia suara domoi dia, makan dengan domoi. Tu domoi. Kambing pun begitu. Kebau pun begitu. Rimau pun begitu. Dia rekah macam tu. Kita ada boleh suap dalam mulut. Mulia kejadian kita. Kepala, di atas kepala ada otak, akal di atas sekali. Letak. Kejadian kita cukup mulia. Allah jadikan kita. Makan dengan tangan, menyurat, boleh menulis. Cuba cari Ustaz. Makhluk-makhluk Allah yang lain semua makhluk Allah. Bewok dalam sungai pun Allah yang jadikan. Kura-kura pun Allah yang jadikan. Kita makhluk Allah, depa makhluk Allah, tetapi kata Allah walaqad karramna bani
Adam. Sesungguhnya kami muliakan Bani Adam. Bani Adam ni mulia daripada yang lain. Kamu tengoklah, kata Allah, semua kamu nombor satu. Sedangkan sama-sama kita makhluk Allah, tapi Allah angkat darjat kita lebih tinggi. Mengerasi atas orang di dalam bumi, mengerasi atas barang di atas bumi. Semua kita berkuasa di atas bumi. Laut yang besar kita redah, gunung-gunung yang tinggi tebuk, buat terowong. Ni kerja manusia ni. Gunung batu tu tebuk buat terowong. Dia bom batu, gunung batu. Dia buat batu kecil, dia buat simen, dia buat apa ni. Manusia, semua dia memerintah atas muka bumi. Tu panggil khalifah, dia ketua. Gajah yang besar, manusia kontrol gajah. Lembu kebau yang kuat tenaga dia, manusia rebahkan, sembelih, makan daging. Rimau pun takut kat manusia. Rimau dia takut kat manusia. Sebab tu kalau tengok ulat dan sebagainya, dia takut. Kalau dia boleh lari, ulat tedung selah tu dia lari, bukan dia main terpar kat kita, tak. Tapi dia terdesak sangat, dia patut pergi dah. Tapi makna kita ni, sebab tu rimau pun takut kat manusia, gajah pun takut. Kalau dia nampak dia boleh lari, dia lari. Sebab tu kata jin pun takut kat manusia. Jin takut kat manusia, tapi manusia takut kat jin. Duk lawan takut. Nah, kita ni betul Allah muliakan Bani Adam. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dah buat takut kat dia, tuan-tuan, tu yang dia lemah tu. Sebab tak tahu je. Ni dia musik, tanah musik, sini yang panggil nuduk, duk layan, dia jenuh. Kita kena ingat, kita ni khalifah, Allah muliakan kita, semua makhluk kita kontrol, termasuk jin. Syaitan, hantu, nak takut apa? Takut kat hantu tu apa? Nampak pelik sikit hantu, kena nu pelik sikit hantu, hantu gigit, hantu makan, hantu kacak, apa semua. Gajah pun takut kan? Rimau pun takut kat manusia, ulat pun takut kat manusia. Dan kita menguasai gunung batu yang besar, manusia tebuk buat terowong. Batu, gunung batu tu makhluk Allah, jadi sangat kuat, tebuk buat terowong lalu ke bawah. Dia sagak gunung apa semua dia buat. Ini kerja manusia. Dia redah lautan yang luas. Kenapa? Allah muliakan kita. Baik. Dan suci. Kita yang suci. Hak pandai basuh kencing berak elok ni siapa dia? Kita. Lembu kebau mana ada basuh berak kencing? Kucing mana ada basuh berak kencing? Dia pakai lagu tu je. Kita ni basuh. Ada ayat basuh, tembak lap, guna sabun lagi apa semua. Tangan sabun, cuci. Ada. Makhluk mana yang dalam bilik air dia ada shampoo macam kita? Ada pun cuci muka. Lain pula tu hak rambut, nama dia shampoo. Hak pun cuci muka tu lain. Hak sabun badan tu lain. Oi, banyak jenis. Tu apa semua. Tu tak kisah hak nak masuk dalam apa dia tu, hak dalam bilik lagi orang perempuan. Pergi tengah panas, dia ada pula pasien lomok tengah panas. Musim malam pakai hak malam, siang pakai hak siang. Hak tenyih di kening, hak tenyih di bibir, hak tenyih di pipi. Lembu dah lagu tu. Natam lain ada lagu tu. Tak ada. Kita je bab bersuci ni. Basuh, mandi, cuci, bersih apa semua. Tu tak kisah ke pakaian lagi. Pakaian tidur, pakaian berjalan, pakaian pi market, pakaian pi kebun, pakaian kenuri kahwin, marhaban. Oi, macam-macam jenis. Pakaian rasmi. Semua ni. Adakah makhluk lain macam kita? Tak ada. Kita nombor satu. Allah muliakan kita. Kalau nak hurai tentang ni, peripadan ni, sampai tamat lagi ayat ni je lah. Cuma kita kena sedar Allah muliakan kita. Allah muliakan kita sempurna sampai bab bersuci bersih. Mana ada makhluk-makhluk lain, kucing ke, arnab ke, lembu ke, ayam ke, itik, Allah rendahkan mereka daripada kita. Berak pakai habis dekat tu saja. Ada jamban pula. Mana ada makhluk lain ada jamban? Kalau nak kencing berak, pi tang tu. Pam pula, pi tak nampak apa semua.
lembu, ayam, itik, kerbau, tantulah dia semua. Jadi adakah manusia bersyukur dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi? Ingatlah betul. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kita baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Apa dia? Summa latus'alun yauma idzin anin na'im. Kemudian akan disoal pada hari ini anin na'im. Semua nikmat yang kamu terima akan disoal. Lembu senang, akal pun tak ada, dia nak jawab apa? Menatap. Kemewahan dia ambil apa? Duduk rumah itu dulu perkelang. Makan minum dia makan apa? Tak nak makan apa? Kalau rumput dia ragut tentu je lah. Kita dah makan lagi basuh, masak, goreng, bubuh macam-macam, angkat letak atas pinggan. Ada garpu sudu lagi dengan lauk dengan apa? Kita nak kena jawab banyak. Pakaian sama. Depa tak kalut dengan pakaian apa, kita macam-macam pakaian. Summa latus'alun yauma izin anin na'im, kata Allah. Kemudian akan disoal pada hari ini anin na'im. Semua nikmat yang kamu terima akan disoal. Senang saja, bersyukur atau tidak dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Kamu dapat dengan cara halal ataupun haram. Di dunia kita rasa kita mulia. Akhirat rasa kalau tak jadi ahli ibadat, rasa menyesal jadi manusia. Rasa menyesal jadi manusia. Nak menyesal je. Gitu. Lah ni tak ada siapa pun cadang nak jadi lain daripada manusia, kerana kita mulia. Akhirat adakah kita mulia? Sebab itu kalau boleh biarlah kita ni mulia di dunia sampai ke akhirat. Tu yang nak. Tu yang kena belajar, kena mengaji, kena beramal. Manusia bangkit daripada kubur, tengok amalan-amalan jahat dia minta apa? Ya laitani kuntu turaba. Baca kan dalam amma yatasaalun anin naba'il azim. Akhir sekali kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku ni jadi tanah. Kalau aku jadi tanah dulu lagi baik daripada jadi manusia. Kenapa? Ni nak kena jawab ni. Allah, nikmat mata nak jawab, nikmat mata, nikmat telinga nak kena jawab, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat kesihatan, nikmat umur jawab. Tu hak pun dalam tubuh tak larat jawab dah. Nuhak nikmat makan minum lagi, nikmat pakaian lagi, nikmat kenderaan lagi, nikmat tempat tinggal lagi, nikmat anak bini lagi, nikmat keluarga lagi. Allah. Tu yang manusia minta. Ya laitani kuntu turaba. Kalau lebih baik aku jadi tanah lebih baik. Mana boleh nak jadi tanah? Bila nak mati, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk ngap-ngap nak mati tu minta pada Allah Taala. Boleh dah hidup sekali. Bagi padaku nafsan, satu nafas saja. Aku nak ni. Itu. Aku nak sedekah dan aku nak buat amalan soleh, nak minta balik-balik. Walan yuakhirallahu nafsan iza ajaluha. Minta maaf lah kata Allah. Jangan kata nak minta satu nafas pun tak boleh dah. Bila sampai ajal nak minta angkat, nak seduk naik, nak lepas turun sekali pun tak boleh. Iza ajaluha. Bila sampai umur, bila sampai ajal, habis dah. Ham rayulah laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah Engkau boleh bagi ajar aku sedikit lagi, fa asaddaqa, saya nak sedekah. Tuan-tuan, kita kena belajar sedekah. Belajar pemurah, bagi, memberi. Tolong. Bagi, tolong. Tak banyak pun. RM10, RM20, RM10 ada. Itu. Sebab apa? Manusia bila nak mati, dia nak minta balik ke dunia, dia ingat nak buat apa? Nak sedekah. Sebab di dunia dulu tak ada sedekah. Duk kumpul, duk tunggu, punya mati dulu. Tak ada buat. Nak buat, duk nak, pak mati. Duit ada. Jangan tangguh dah tuan-tuan. Sedekahlah.
Tak payah macam kata sedekah yang kita berasa berat sangat. Yang nampak susuk harta kita. Tak perlu pun. Bagi je. 10, 2, 10, 2, 2, 3 ringgit, 5, 6 ringgit hari-hari. Kan nak habis pun. Ni tunggu nak bagi ke debak tu bagi. Esok mati, esok minta. Nak sedekah. Nak hidup sat je. Bagi senafas sehari pun tak apa nak sedekah. Tak boleh buat apa dah. Ini. Duk ingat nak minta hidup balik nak buat apa? Nak sedekah. Di dunia tak mau sedekah. Waktu nak mati duk ngap-ngap nak hidup balik. Minta bagi sat ni. Masa tu bukan mati lagi. Dia dalam nazak. Duk korok nak mati tu. Dalam nazak. Masa tu duk minta balik. Fa'as-saddaqa. Saya nak sedekah. Saya nak sedekah. Dan nak buat amal-amal yang soleh. Nah, baik. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami tanggung mereka itu pada darat, atas kenaikan dan laut, pada perahu dan kapal. Kami tanggung pula mereka itu. Dahlah duduk atas dunia mulia, kami buat tunggangan atas mereka itu. Apa dia? Di darat dan juga di laut. Di darat apa dia tunggangan? Ada kenderaan mulianya kita boleh khabat orang lain naik. Natang lain tak. Burung dia meretah daripada benua ke benua. Dia terbang dengan sayap dia. Kuda dia lari jalan dengan kaki dia. Dia tak kisah, dia tak kalut. Apa tengok makhluk Allah yang ni semua. Ulat dia menjalak. Dia tak kacau kan. Lembu keba dia jalan guna kaki. Manusia ni belagak. Dia naik atas benda. Hak dia berjalan, dia tak larat, dia rabat orang. Tu manusia. Dulu rabat atas apa? Atas baral. Keldek. Naik unta. Naik atas belakang. Ni makhluk Allah ni. Naik atas apa lagi? Naik atas kuda. Orang Melayu naik kebau dulu. Naik kebau. Lama-lama manusia Allah bagi lagi akal. Ada hal lagi cepat. Naik basikal di kayu. Allah bagi lagi akal. Manusia reka motor. Ni tak payah kayuh dah. Ulah minyak berjalan. Bagi akal motor. Reka. Macam-macam jenis motor. Basah motor Allah bagi akal lagi. Naik kereta. Ni apa? Allah yang bagi kamu boleh menunggang. Pi sana, pi sini. Bergerak atas muka bumi. Apa semua. Kereta tak cukup lagi. Nak pusing kau ni tak boleh. Kerana kita ni hidup di antara pulau ke pulau apa semua. Nak menyeberang tak boleh. Allah bagi akal. Naik kapal terbang. 70-80 tahun dulu orang dah naik kapal terbang dah. Baiklah. Naik kapal terbang. Boleh naik apa semua. Akal yang Allah Ta'ala bagi. Fikir sak makhluk lain. Dia ada kacau benda lain. Dia jalan kaki. Binatang-binatang yang nak berenang, nak menyeberang balik sana. Gajah, dia berenang. Nak pergi balik sana. Babi pun boleh berenang tau. Dia berenang. Apa semua. Gitu. Kebau dia nak menyeberang balik sana. Dia berenang. Kita ada. Allah bagi kenderaan di darat. Sampai hari ni tengok kereta penuh keliling. Mana ada berjalan kaki. Naik kereta, naik motor. Mari. Apa dia? Nikmat yang Allah bagi pada manusia. Wal bahri, dan laut. Allah bagi nikmat juga. Boleh tak berenang dalam laut? Tak boleh. Merang dia berenang, boya dia berenang, bewak dia berenang, gajah dia berenang, nak melintas sana sini apa semua. Pun pergilah mana pun makhluk Allah ni ada. Kita heran dia boleh main macam mana walaupun duduk di pulau kecil. Tapi kita tak berenang dalam laut. Tak berenang. Allah jadikan kenderaan untuk kamu naik. Apa dia? Nama dia sampan. Dulu-dulu sampan. Atas sikit pada sampan perahu. Lambat perahu ni lambat, reka buat bot. Bot pula laju tapi tak boleh ramai, reka buat kapal. Daripada kecil sampai kita belajar ayat yang lepas. Kapal yang boleh bawa ribu-ribuan manusia. Ada beratus-ratus bilik dalam kapal.
Siapa yang buat kenderaan begini? Ya, dengan akal yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, kamu boleh bergerak di laut dan di darat. Hang tengok makhluk Allah yang lain, mereka ada kapal macam kamu, mereka ada motor macam kamu, mereka ada kereta macam kamu, mereka ada kapal terbang macam kamu. Tak ada. Kita naik kapal terbang terbang, melintah daripada benua ke benua, lenggak naik. Ombe mulia kita nu duduk atas langit tu, nyoh naik duduk atas langit tu, jengok tengok bawah halu je, megah. Siapa yang memuliakan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat minggu lepas tu ingat tak kita mengaji macam mana manusia ni sikap dia macam mana? Bila kapal tu mula bergelora, berselerak tarak habis, masa tu dia ingat ke Allah. Bila kapal tu berlabuh dengan elok, dia lupa balik. Seolah-olah kata Allah, bala ni ada dalam kapal saja. Di darat tak ada bala. Padahal di darat ada puting beliung, ada gempa bumi, ada macam-macam. Ataupun kamu kena bala yang sama, kali ni kamu tak kena, esok kamu boleh jadi kena. Naik kereta sedap je, berek terkejut, terlena, berpusing-pusing kereta, patut mati dah. Alhamdulillah Allah selamat, dia selamat, bini dia selamat, anak selamat, cucu dia selamat. Masa tu ingat pada Allah Ta'ala. Sampai ke destinasi dia, boleh makan, boleh minum, boleh tidur sedap 2-3 hari, lupa dah. Nah, tak naik dah kereta. Banyak kali kita lalu suasana begitu. Pergi kebun, ulat tawa, ulat tudung selar, tudung talau kat dia dah. Dia nak sikit lagi nak kena dah. Rau darah, ya Allah, kalau kena ulat ni mati. Masa tu ingat pada Allah Ta'ala. Lepas tu balik-balik tu lupa. Macam ulat kapak tak ada dah. Macam ulat tudung selar tak ada dah. Ini sikap manusia. Samalah kita. Jangan sombong. Duduk atas dunia jangan sombong. Allah muliakan kita lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Di antara mulianya, ada tunggangan di darat, ada tunggangan di laut. Yang boleh kita naik, yang boleh kita bergerak. Naik feri, naik kapal, naik boat, naik jet ski. Di atas darat ni macam-macam lah kenderaan. Kereta pun berpuluh-puluh jenama, beratus jenama, beratus-ratus model. Motor pun daripada hak kecil-kecil sampai hak sebesar-besarnya. Hak macam naik macam kera tu pun ada, pegang lagu tu. Macam bro. Pun ada macam reka. Allah bagi semua kenderaan. Ada makhluk lain yang kita pakai yang ada macam kita? Tak ada. Baik. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rezeki mereka itu daripada makanan yang thayyibat, yang baik. Kami bagi pula makanan kat depa. Kita tak larat jawab akhirat esok ni. Kalau tak bersyukur pada Allah, mayang pun tak. Dan tu, beribadat pun malas. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rezeki mereka itu daripada makanan yang thayyibat, yang lazat. Hang cari makhluk Allah yang lain daripada manusia tadi, bak pakaian kita nombor 1, bak makan minum kita nombor 1, bak kenderaan di darat di laut nombor 1. Lo tengok pula, wa razaqnahum minat thayyibat, kami rezekikan kepada kamu dengan rezeki yang baik-baik. Kamu makan apa? Makanan kamu yang paling baik. Makanan dimasak, dihidang, diletak bawah tudung, dimakan dalam pinggan, diadun, dicampur jadi roti yang sedap-sedap, lazat. Nasi tak makan nasi saja, masak. Tak sedap lagi masak, reka lagi buat nasi minyak. Nak beri campur nasi tu lagi sedap. Nasi biryani, nasi tomato. Makan kedarah sungguh. Makan. Tak makan lagi nasi saja, dak lagi. Apa dia lagi? Buat lauk pula. Ayam tak goreng saja, buat macam-macam menjadi ayam. Daging buat macam-macam bagi jadi sedap. Ikan macam-macam jadi sedap.
Allah bagi rezeki kepada kamu, hei manusia, sebaik-baik. Ayam, dia makan apa? Nasi orang tahu. Itulah makan sedap dah cukup untuk dia. Dia tak kalut. Rebau dia makan apa? Dia tak gaduh nasi biryani. Dia tak gaduh nak masak-masak. Hampir tambak di situ, dia regah rumput tu, badan besar. Lembu pun sama. Burung dia terbang cari ulat, makan ulat. Ni semua ni makhluk Allah. Kita makhluk Allah. Tapi Allah rezekikan kepada kita terbaik. Paling baik. Saya nak sebut subhanallah pun malas. Alhamdulillah pun malas. Allahu akbar pun malas. Duk saya sebut la ilaha illallah pun malas. Main handset. Tengok. Bagi seronok sentiasa. Padahal Allah angkatkan kamu. Ni bab rezeki. Makanan tak boleh lawan dengan siapa-siapa. Kita nombor satu. Tempat tidur. Tengok makhluk lain, burung. Dia tidur dalam sarang dia. Musim wujud, ribut, tofan, apa, hujan, panas, tak apa. Kena api. Dia tak kalut. Natang-natang kot dalam hutan, apa semua. Itulah tempat tidur dia. Kita ada katil. Mana ada makhluk Allah ada katil? Ada tilam. Oh, tilam pula ada jenama lah ni. Bukan tilam biasa. Sakit pinggang, tilam biasa. Ada selimut. Lampu terang sangat pun tak, malap sangat pun tak. Ada kipas. Ada aircon. Jawab lah, banyak orang ambil. Jenah jawab. Orang panggil esok semua ni nak kena jawab. Pandai guna selamat, tak pandai guna menyesal, minta jadi tanah. Ni makanan. Allah kira cari duk saja renung. Makhluk Allah selain daripada manusia, ada tak makan sehebat kita? Tak ada. Kita nombor satu. Semua sekali bab pakaian ke, bab kediaman ke apa semua, Allah rezekikan ke kita makanan yang lazat-lazat. Mi goreng, kutianam, mi saja berapa jenis mi. Mi goreng, mi rebus, mi hailam, mi kungfu. Mi saja. Nasi saja apa jenis nasi. Nasi putih, nasi lemak, nasi goreng, nasi tomato, nasi biryani, nasi minyak, nasi arak. Makan subuh. Jawablah. Susu ni. Nata mana payah masak. Tahu beras dia tibai beras itu. Tahu jagung dia tibai jagung itu. Tahu gandum dia tibai gandum situ. Dia tak kalut. Lepas tu dia tak jawab banyak. Dia tak ada soal-soal banyak. Tak ada. Nak kena paling banyak sekali kita. Ni kita duduk ada aircon. Sejuk je. Duduk. Sedap je duduk. Lena apa sedap. Ni makhluk Allah yang lain bergegak di luar tu nak bagi kita sejuk. Bung gudubung dia punya kipas gubung. Lepas terbakar habis. Kita tidak lena je apa semua. Dia punya apa kompresor di belakang gurung jalan punya laju. Pasal apa bekerja dengan begitu laju? Ni ada bos nak tidur bagi sejuk. Nama apa? Manusia. Punya tidur subuh pun tak bangun. Haram jadah subuh. Kira kena maki gitu semua. No, kipas no dia pusing. Kalau tengok kadang-kadang tengok kompresor dia berjalan macam mana. Bukannya slow, laju. Jalan nak dapatkan udara yang sejuk tu supaya manusia ni boleh tidur. Siapa menjalan kompresor di luar apa semua tu? Allah menjalankan dia supaya dapat udara yang segar, nyaman, kamu boleh tidur sedap. Macam kita duduk ni, kita duduk sedar aja. Cuba pergi tengok belakang, dia punya kompresor duduk jalan ke mana. Kibas tu bergegar supaya manusia duduk sedap. Ni elektrik pun sama. Kalau kita duduk sini rasa relax apa semua, pergi tengok kat dia punya pencawan tu, macam mana dia bekerja. Mesin-mesin bekerja untuk bagi kesenangan pada manusia. Kereta sama. Kita pergi Kuala Lumpur, duduk atas kereta, buka aircon, boom, jalan sedap je. Tengok enjin bekerja macam mana. Yang naik turun, yang tuk-tak. Yang tayar pusing kot ni, yang meter kot ni, apa semua. Berapa jenis ribu dalam tu dengan skru-skru bekerja supaya kamu boleh bergerak. Hebat kita. Kau terbang sama, motor sama.
Dia punya pesen dia punya apa duk jalan tak berhenti. Nak bagi apa? Keselesaan kepada manusia, ketenangan pada manusia. Oh, semayang pun tak, puasa pun tak, dedah aurat lagi pula, buat maksiat lagi pula. Jenah jawab. Nah, jenah jawab. Gila tengok segala mesin duk berjalan untuk kita, makhluk-makhluk Allah, nak bagi keselesaan kepada kita, jadi kesenangan kepada kita. Tu satu hal lain kita fikir ambil lah. Tu saya cerita ikon je tadi. Ni kita duduk tenang ni apa semua. Ada di luar sana. Enjin pun dak, depa bekerja. Itu. Dia ada rumah. Kalau orang tengok kolam renang, kan orang suka berenang dalam kolam. Sedap je apa semua. Tapi kalau kita masuk dalam rumah pam dia tu, untuk bagi manusia tu boleh berenang elok, cuaca air dia bersih apa semua, dia ada pam, dia ada penapis. Pam tu kedubung jalan pusing, air naik anu keluar, yang ni ambil anu, yang ni bergerak, yang ni pam naik, yang ni turun, yang ni apa semua bekerja ni sampai bergegak rumah pam tu. Manusia kedubung terjun. Wah, seronok man dia apa semua. Tapi kamu lupa makhluk-makhluk Allah lagi bekerja. Yang elektrik, ambil pula elektrik, salurkan elektrik. Elektrik pula nak dapatkan pergi dia punya pecawan macam dapat hak jenis guna air terjun, dia pusing, dia punya generator dia nak guna. Allah, susahnya makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala bekerja sepenuhnya untuk keselesaan yang dinamakan insan, dinamakan manusia. Tapi kalau manusia tak bersujud pada Allah, tak apa. Nak pergi mana? Mati. Tak mati pun mampu. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Tu cerita dia. Jawablah. Tu. Nah, ingat. Dia kata lah. Macam tadi kita naik kereta. Kita tengok, kalau boleh tengok enjin duk berjalan masa kereta berjalan tu. Macam mana? Sikit ke segala skru dia, segala piston dia, segala yang ni hantar minyak pas kau ni, minyak pusing kau ni, apa ni. Yang, tak tahulah orang buka tengok enjin. Nak bagi keselesaan kepada manusia. Baik. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami perlebihi mereka itu atas kebaikan daripada mereka itu yang telah kami jadikan daripada binatang dan burung, akan sebagai kelebihan dengan dijadi manusia itu kerasi atas kaliannya. Kerasi atas kaliannya. Semua ni manusia menguasai. Kadang-kadang kita tengok takut lembu dah. Punyalah lembu ni tiap-tiap hari orang makan daging seluruh dunia. Kalau kita pergi tempat tan tu tiap-tiap hari sembelih lembu. Kita senang je. Buat pi duit beli daging lembu sekilo. Nak hak mana? Batang pinang. Nak daging pejai, tak ada lemak. Balik berapa? Hiri daging. Buat gulai. Buat masak lemak. Buat apa? Sedap makan. Masak nasi sedap makan. Tapi lembu tu, cuba fikir daripada lembu yang gemuk tu apa semua, bawa pi ke tempat sembelih, sentak kaki, tarik jatuh terguling, kepok kepala, tarik, ambil pisau, hiri tengkok, darah bersembuk keluar, lembu khoro lembu. Pasal apa? Nak bagi manusia makan. Lembu. Ayam sama. Ambil pegang, kita ambil daging ayam, balik masak makan. Ayam tu sendiri. Ayam tu sendiri sementara dia nak mati, hiri tengkok, tahu masuk gedebung gelepak, ni ketak-ketak kepala, mati. Habis. Ni bukan sikit. Lembu kebau hari-hari jamu manusia makan daging. Berkorban mereka untuk manusia. Ayam itik gitu, apa kambing gitu, apa semua gitu. Ni kata Allah muliakan kita. Allah muliakan kita. Kadang hak jenis makan ikan darat tu, dia cari ikan darat, dia bawa apa dia macam lembing cabang 3 tu. Nampak dia cak kepala. Baik. Orang pergi ikan geli. Balik umur hidup nak kena katak lu kepala dia. Baru mati lu boleh makan. Susah. Kau fikir tengok.
Ini semua ini untuk manusia. Kita nak sembahyang lama sikit berkira, nak berzikir lama sikit berkira, nak mengaji lama sikit berkira, nak sedekah banyak sikit berkira. Allah pernah berkira pada kita. Semua makhluk-makhluk Allah berkorban. Nak muru-muru. Tengok kijang lalu tengok je. Seronok kijang ni berjalan dengan anak cucu dia. Dengan anak-anak dia makan apa semua tembok. Kenapa? Nak makan. Gedik gelepak pergi sembelih. Balik hiri apa semua. Allah sedap makan daging kijang. Perlu cerau. Nak makan pelanduk, nak makan kijang, nak makan rusau, tembok kepala pang kena. Sakit. Nak jenis panah. Nak jenis apa semua. Ini semua ni untuk manusia. Nak selesa kamu buat rumah. Tengok di kuari duk bom batu, berterabur batu, bertebang pokok, tertungging pokok balak apa semua, kerat jadi halus-halus duk rumah. Buat kazibo kah? Berlunjuk je. Makan jok kodok petang-petang. Ubang maghrib duk tam tu lagi. Mana tak makan kita? Mana tak teruk? Makhluk-makhluk Allah bekerja untuk kita. Allah bagi kita jadi sempurna sungguh kita ni. Tapi kita kena jawab tuan-tuan. Kita kena jawab. Bukannya free. Tu tak kira ikan lagi duk lepak. Duk lah air elok. Terbang. Apa semua. Orang pergi pukat. Terkena satu pukat. Naik gelepak gedik-gedik semua mati. Buh dalam peti air. Nak ambil makan. Sempurna kita. Pokok padi gitu kak. Tanam naik apa semua. Sampai masa mesin ambil. Buat apa semua. Tu. Masuklah mesin, buang kulit dia apa semua putih je. Masak, makan. Itu cerita dia. Baik. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami perlebih mereka itu atas kebanyakan daripada mereka itu yang telah kami jadi daripada binatang. Burung akan sebagai kelebihan dengan jadi manusia itu kerasi atas kalian. Yauma nad'ukum yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Sebut olehmu ya Muhammad yang kami seru atas tiap-tiap manusia. Sebut olehmu ya Muhammad yang kami seru tiap-tiap manusia dengan imam mereka itu. Hai Muhammad, hai Rasulullah, hai Muhammad, cerita sak pada mereka itu. Nanti kami akan panggil mereka itu dengan imam-imam mereka itu. Akhirat esok Allah panggil kita. Dan dengan imam kita. Siapa imam kita? Imam tu apa dia? Ketua-ketua kita yang jadi ikutan kita. Kita akan dipanggil dengan ketua kita di dunia. Kalau imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam kita Al-Quranul Karim. Dan dan penyambung lidah Nabi di kalangan para ulama, selamatlah kita. Kalau imam kita ahli maksiat, imam kita ahli dosa, kita akan dipanggil dengan ketua-ketua kita di dunia. Ingat. Mereka kata tak pasal ketua ni pasal dunia saja, tak ada kalau apa tak apa akhirat. Allah akan panggil kita dengan imam kita. Ingat hai Muhammad, ketika kami panggil manusia dengan imam-imam mereka itu, ketua-ketua mereka itu. Pemimpin yang kita ikut ni tuan-tuan sekalian, bukan sekadar dunia saja. Kita nak pemimpin yang boleh menyelamatkan kita daripada dunia sampai ke akhirat. Allah bagi akal pada kita tengok, dia ni dah nak gelong dah ni. Dia dah ikut dia. Kerana kita akan dipanggil. Ingat nikmat yang Allah bagi pada kita melimpah ruah. Akhirat esok, tak apa, dia ikut aku, dia ada aku ikut dia, dia sesat, dia buat sesat, dia punya pasal. Tak, kamu dipanggil bersama imam kamu. Siapa imam kamu di dunia? Imam kita siapa? Allah bagi mulia kepada kita tadi ni. Ikut imam-imam ahli Taurat. Ketua-ketua yang jahat, ahli maksiat. Ikut. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian.
ada alim ulama kita yang melibatkan diri dalam politik, yang boleh kita jadikan mereka sebagai imam. Walaupun dicerca, dimaki hamu, dikutuk, dicaci. Kalau cerita tuan-tuan nak duduk senang, tak payah pergi duduk tahun tu. Jadi tok guru buka pondok mengajar anak murid ramai ribu-ribu dah cukup. Tak. Nak jadi imam. Orang kita pula pakat maki, pakat caci. Nah, ingat. Kita akan dipanggil bersama dengan imam-imam kita. Allah sebut. Dan sebut oleh Muya Muhammad, hari yang kami seru tiap-tiap manusia dengan imam mereka itu, dengan ketua mereka itu. Tuan-tuan, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tinggal kita selebih pada 1400 tahun dulu. Siapa dia kita cari? Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Alhamdulillah, macam saya kata tadi, bukan semua tok guru jadi imam. Bukan semua tok guru jadi pemimpin. Dia lebih selesa jadi tok guru biasa, kerana tak larat hadapi serangan-serangan yang berlaku. Tambahlah ni serangan ni apa semua. Tapi ada di negara kita, alhamdulillah, ulama, orang ambil ilmu pada dia, dan dia juga menjadi imam, menjadi pemimpin yang boleh kita ikut. Jangan silap. Ni kadang nak ikut tak tahu arah mana, nak bawa orang pergi ke mana. Duk kisah nak jadi Perdana Menteri. Ni baru ni kata nak jadi pula dah. Hari Senin baru ni kan. Ada, hari Senin pun jadi pula dah, tengah pula dah pun. Nak buat apa? Tapi orang pun naik lah, boleh elok tenang kacau, tenang kacau, kena. Han nak bawa orang pergi ke mana? Pakat ngawan orang kita pakat dulu kata jahat, betul han pakat dengan dia pula. Orang han dulu han musuh lawan pergi banti macam kata buat naya kat han, betul han pakat dengan dia pula. Pakat tu jadi pakat kuning tadi, sudahlah. Kita nak bawa orang pergi ke mana? Tentu nak bawa orang pergi ke mana? Duk tenang-tenang. Memimpin orang kerja takwa. Jangan buat jahat, jangan buat kacau, jangan buat hara, jangan buat kelang kabut. Mana kalau apa? Tak apa hari dah nak habis dah penggal ni. Ada kaluk lah. Ilallah. Tuan-tuan tahu dah siapa dia? Kaluk sangat. Nanti sekalian gunung lepas ni. Ni boleh jadi imam kita dah. Jadi ni apa semua? Kita dipanggil bersama dengan imam kita semua, dengan ketua kita yang boleh memimpin kita sampai ke akhirat. Ni apa matlamat? Apa tujuan? Apa tujuan? Apa matlamat? Nak pergi ke mana? Nak bawa pergi ke mana? Apa? Tak tahu. Kita pun tak faham. Reformasi ke apa ke kita pun tak tahu. Celaru biru habis nak reformasi tak mana? Nak pusing apa? Nak bawa pergi ke mana? Tak tahu. Tak. Cuma nak. Berapa kali dah? Berapa kali dah? Nak sekalian. Nah, baru ni kata hari Senin baru ni. Ni hari apa dah? Sabtu dah. Allah, galak sungguh. Duklah dia diam, tuan-tuan. Habislah kita ni, tuan-tuan. Kalau berpolitik sepanjang tahun, tuan-tuan, setiap hari letih juga. Saya letih, tuan-tuan. Tak boleh kadang-kadang tak mau nak sembang dengan politik, tak larat nak semua. Sampai bila langsung berapa daripada hari ni pilihan raya, esok start pom-pam sampai pilihan pula. Pilihan raya lusa start pula. Oh jenuh tuan-tuan sekalian. Masa bila ni orang duk kisah kita ni nak apa macam-macam lah, orang susah nak makan tak ada, macam-macam ragam. Ada kata saya ni ustaz tak tahu nak fikir macam mana dah. Satu jalan je nak dapat duit menyambungnya. Betul. Orang kata jangan. Rasa nak merompak. Tak ada apa nak bagus mana. Sampai nak merompak dah. Kita duk kisah mana-mana ni. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak ikut orang. Ikut orang siapa yang boleh bawa kita sampai ke akhirat. Tenang. Tengok cara hidup macam mana. Hidup bertenang. Apa semua.
boleh pimpin kita. Kita akan dipanggil bersama imam kita. Tak apa, tak menang di dunia tak apa, tak glamour di dunia tak apa, tak terkenal di dunia tak apa. Yang penting dia boleh pimpin kita sampai ke akhirat. Itu ya. Kita bukan nak apa, kita macam kita. Saya apa macam tuan-tuan sekalian. Jadi kerajaan akan jadi pembakar, duk lagu tu. Duk kerja cari duit macam tu lah juga. Kok lah kita dapat syarikat pengarah no boleh 5-16 ribu sebulan, lagu tu. Cuma kita nak jadikan pemimpin kita tu sebagai imam kita. Sebagai imam kita. Yang boleh tolong kita. Duk bahara-hara? Tak tahu. Dan sebut oleh Muya Muhammad, hari yang kami seru tiap-tiap manusia itu dengan imam mereka itu. Hari mana? Hari kiamat. Maka dikata, hei umat Ibrahim, hei ya umat Musa, hei umat Isa, hei umat Muhammad, berdiri segala orang yang ikut Anbiya. Maka disuratnya dengan tangan kanan mereka itu masuk syurga. Kemudian diseru pula, hei yang ikut Namrud, yang ikut Fir'aun, yang ikut jalan dolalah, maka berdiri mereka itu, ambil suratan tangan kiri, dimasuk neraka. Itu panggil, suruh ambil. Hei ikut para nabi-nabi dan jalan-jalan para nabi, ni suratan amalan mereka itu, ambil, diberi buku amalan. Hei ikut Taurut dan orang-orang yang panggil macam Taurut, ikut, nah di buku amalan kamu ambil. Dalam hadis sebut, bila manusia terima buku amalan dia tu yang tangan kanan, sebab dia ikut imam mereka itu, imam daripada para nabi dan pewaris nabi. Diberi buku amalan sebelah tangan kanan, dia tinggi pada orang lain. Allah tinggikan jasad tinggi pada orang lain. Dia letakkan mahkota di atas kepala. Muka dia putih berseri bersinar-sinar dengan penuh bangga buat buku amalan dia. Ini buku amalan, orang terima buku amalan. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Orang yang terima buku amalan belah tangan kanan, itu wajah dia berseri, letak mahkota yang sangat indah atas kepala dia. Adapun ahli maksiat yang ikut Qarun, Namrud dan orang-orang anak cucu cicit dia apa semua, diberi buku amalan sebelah tangan kiri, muka dia hitam legam. Tanda kecelakaan pada dia. Tangan. Ingat. Hang ikut siapa, hang kena bangkit dengan orang tu. Jangan ingat kita ni tak ada apa. Jangan. Siapa yang kita ikut? Yang jadi imam kita, yang jadi ketua kita, yang jadi ikutan kita. Kalau imam kita tu sambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sangat. Kalau imam kita nak sambung sampai Qarun, sampai Namrud, celakalah kamu. Nah, imam kita ni duk bertenang, fikir elok-elok. Orang nak selamat kita, tu dah pergi tuduh kata kita nak buat politik lah, pecah belah. Tak, orang nak tunjuk jalan hak mana hak nak selamat. Ni Allah Ta'ala ajar. Biar salah silah yang kita ikutlah ni sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah silah pemimpin kita ikut ni, sambung belakang dia sampai Qarun, sambung lagi sampai Namrud, sampai Qarun, sampai Fir'aun. Allah, rosak, silap. Tu cerita dia. Salah silah imam kita. Biarlah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kampung-kampung mereka bukan reti sangat politik. Kok belah Bali, kok belah Sik, kok belah apa semua. Mereka duk kalut cari kerja. Mereka bukan reti sangat. Mereka tanya macam mana? Aku ikut Tok Guru. Nah. Tok Guru tu kata lagu tu, aku lagu tu. Senang, mudah. Daripada kita duk bahas panjang. Kita dah bodoh. Ni Tok Guru pun komplain. Tok Guru tak boleh pakai. Tok Guru pun tak guna. Tok Guru pun amboi. Nuk semak aku dah kopi tu. Macam dia tu pandai sangat. Cuk Quran pun tak reti lagi. Mak Li ni mak Arif dia sukun pun tak tahu. Dengung semua pun tak reti. Ni kau main komplain Tok Guru tak boleh pakai. Ni pun Tok Guru pun semua. Hang siapa? Hang orang awam je. Nah sekalian. Dah. Kau orang-orang kampung macam kita, saya tak reti, saya bodoh ni cakap apa semua. Saya Tok Guru duduk tak mana, saya ikut Tok Guru senang.
Takkan turun nak sesat kita, dia mengaji faham Quran, faham hadis, duk mengajar anak murid, duk didik nak apa semua lama. Mayam bang jaga elok, buat ibadat jaga elok. Takkan nak bawa kita ke sesat? Nada, senang lagu tu. Ni jangan duk pergi bahas pergi tertawah lah. Macam kita tu pandai sangat. Tu tuan-tuan kau belah kampung-kampung senang. Dulu kau belah sik tu senang. Ikut Allah yang hantar je talent. Tu tak kata lagu tu, aku lagu tu senang. Itu. Ikut tu guru lah. Nah, tu cerita dia. Kerana innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris nabi. Dan kita pula Allah anugerahkan hati sanubari boleh nampak wajah-wajah ikhlas tu. Wajah ikhlas tu. Ini. Wajah tu ada. Mari. Dan inilah tuan-tuan saya pun kita tak lalu jumpa apa Tun Rahah yang meninggal ini. Isteri apa? Tun Razak, mak Datuk Seri Najib. Kalau tengok wajah-wajah dia nampak wajah ketenangan. Tengoklah gambar, tengoklah apa semua. Ini meninggal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan dia roh bersama-sama dengan orang soleh. Saya pun suka tengok. Ada post gambar-gambar Tun Rahah ni. Kita tengok wajah sebagai seorang ibu, wajah sebagai apa semua. Ketenangan tu ada. Tu pakai telekung semayang bila di tangan. Ada tasbih apa semua. Sedangkan orang ternama Nanti sekalian, bekas isteri Perdana Menteri yang kedua, mak pula bagi bekas Perdana Menteri juga kira nak melaram ni, tak kira lah aku nak melaram. Tak. Nanti sekalian, walaupun kita tak pernah jumpa, tak pernah tengok, tak pernah tahu dia punya ibadat macam mana, tengok wajah tu pun nampak nur dia. Nur dia meninggal hari ni. Sama juga tengok alim ulama, ikut alim ulama. Jangan kita silap ikutan. Jangan. Dia dah baca ayat berkali dah. Akhirat esok manusia akan dimasukkan dalam neraka bersama pemimpin-pemimpin mereka ikut di dunia. Ikut siapa? Dimasukkan kalau ahli maksiat akan dimasukkan neraka dengan mereka itu. Masuk. Tu cerita dia. Tanya, pasal apa kami masuk dalam neraka? Apa salah kami? Dia yang silap buat sesat kami. Ajak pemimpin, supaya pemimpin tolong. Pemimpin kata nak tolong macam mana? Dengan aku bersama dengan dalam neraka je. Tu cerita dia. Biar orang boleh selamat kita. Nak ikut ni tuan-tuan, biar orang boleh selamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Jangan sakat dunia saja tak jadi. Nak jadi pemimpin pun nak selamatkan orang sampai dunia akhirat. Ni nak jadi Perdana Menteri nak buat apa? Nak pergi ke mana? Nak pimpin ke mana? Kita seorang je pandai, orang lain bodoh. Banyak lagi tokoh-tokoh orang-orang muda boleh lagi. Sudah. Hak tua-tua tu duduk diam sudahlah. Bagi tu cerita Allah jadi hara-hara. Pelik tuan-tuan sekalian. Faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Maka barang siapa yang diberi suratannya dengan tangan kanan, maka mereka itu baca suratan mereka itu, dan tiada dizolim mereka itu sebesar tali cerah biji tamar itu pun. Maka iaitu segala orang yang berbahagia, yang terbuka mata hati dalam dunia pada beriman dengan Allah dan Rasul dan Al-Quran dan amalan yang soleh-soleh. Itu orang bahagia. Lalu diberi buku amalan sebelah tangan kanan, dan mereka baca kitab mereka itu. Kita ni boleh baca kitab amalan kita tu, dia beri sebelah tangan kanan. Tu yang saya kata tadi, bila dia terima buku sebelah tangan kanan, kata Nabi, dia tinggi pada orang lain. Di atas kepala dia ada mahkota, wajah dia bersinar-sinar bahagia. Dan nak tunjuk pula pada kawan-kawan, tengok saya buat catatan saya, tengok catatan saya macam mana, tengok baik, bahagia. Ada pun orang terima buku sebelah tangan kanan, tengah tangan kiri, muka dia hitam legam, lesu, pucat, takut, malu, segala-galanya. Kenapa tuan-tuan? Semua benda yang kita buat ni ada catat, ada tulis semua. Hak tulis ada baik, ada jahat. Kalau baik banyak daripada jahat, alhamdulillah. Kalau jahat banyak daripada baik, terimalah buku amalan sebelah tangan kiri. Sebab tu kita semua benda baik ambil tangan kanan.
ambil tangan kanan. Makan tangan kanan, ambil kat orang pun tangan kanan. Bersalam dengan orang pun tangan kanan. Dahulu tangan tengah orang, kalau anak mula tangan, tampak tangan. Kenapa? Akhirat esok kita nak terima buku amalan kita belah tangan kanan. Nah itu. Baik. Waman kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Allah sebut lagi. Maka barang siapa yang ada pada dunia ini buta. Barang siapa duduk di atas dunia ini buta. Buta apa? Buta mata hati. Bukan buta mata zahir ni tak. Buta mata hati. Tak nampak hak baik, tak nampak. Hak jahat jauh pun nampak. Hak baik depan hidung pun tak nampak. Buta. Orang duk terang pam-pam tak nampak, tak dengar. Buta mata hati. Orang bang kiok-kiok kok nak dengar mari semayang tak. Buta. Sampai tak boleh nampak hak mana satu jahat, mana satu baik. Punya butanya tempat-tempat mengaji ni kata jahat. Ni tempat pecah belah orang. Hak baik mana? Disko, kelab malam, lepak, sembang, hak tu baik. Mengaji ni jahat, tu nama buta. Dah jadi buta dah. Alim ulama pi tuduh jahat. Pi condemn macam-macam. Orang-orang ahli jahat ni kata baik, bagus. Orang nak buat baik kata jahat, orang yang nak buat jahat kata baik. Dah buta dah di dunia, tak boleh fikir dah. Pasal apa? Tenggelam dengan nafsu, tenggelam dengan politik yang buta. Buta habis, sampai tak tahu hak mana baik. Itu kawan tak kenal dah. Hak mana kawan, hak mana lawan, tak kenal dah. Hak mana musuh, hak mana tak musuh, tak kenal dah. Musuh kata kawan, kawan kata musuh. Habis berceleru, habis dah. Di dunia buta. Jangan jadi buta di dunia sampai tak boleh kenal. Orang yang malaikat sanjung, malaikat kasih, malaikat apa semua, kita pergi caci. Ingat tuan-tuan, jangan jadi buta atas dunia sampai tak kenal. Tak kenal mana alim ulama. Kadang letak alim ulama ni tuan-tuan rendah pada ahli orang biasa. Pergi caci, pergi apa semua. Bela pula tuan-tuan ikut dia. Yang patut dibela tak bela, yang tak patut dibela bela. Bah jadi buta dah. Di dunia ni buta. Hak baik dengan hak jahat. Hak jahat nampak baik, hak baik nampak jahat. Buta betul-betul di dunia. Tu jaga. Jangan sampai Allah butakan mata hati. Baik. Dan barang siapa yang ada pada ini dunia itu buta mata hati pada jalan agama, maka ia pada akhirat terlebih buta pada jalan melepaskan diri daripada neraka. Di dunia buta jalan agama, akhirat buta jalan ke syurga. Jaga. Meraba-raba terjun neraka. Jangan buta. Tahu hak mana baik, hak mana jahat. Tahu yang mana ulama, yang mana tak ulama. Tahu yang mana jalan menuju ke syurga, jalan menuju ke neraka. Kita tahu, kita tak buta. Tahu yang mana ikhlas, yang mana tak ikhlas. Jangan jadi buta sampai tak tahu kenal dah. Tu yang kata tu, zaman kita sekarang pelik. Pi bermusuh dengan orang soleh. Ahli agama, ahli taat kita musuh. Orang yang lawan agama kita jadi kawan. Kawan setia pula tu. Buta ke? Tempat-tempat mengajar agama kita musuh. Orang baca-baca kitab, baca tafsir, baca apa semua, hang tak suka. Program-program maksiat hang suka. Buta dah hang. Baik. Terlebih sesat pada jalan dunia. Buta di akhirat esok ni terlebih sesat daripada buta di dunia. Buta di dunia lain, dia meraba-raba ada orang boleh pimpin apa semua. Buta di akhirat terlebih sesat daripada buta di dunia. Itu jaga. Maknanya kalau di dunia ni hang tak boleh beza hak mana baik, hak mana jahat, hak mana kafir, hak mana Islam, hak mana taat, hak mana maksiat, hang tak boleh beza. Tu hang kira buta, akhirat esok Allah butakan mata hang betul. Nauzubillah min zalik. Janganlah kita jadi orang yang buta mata hati. Biar Allah tunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang betul, yang baik saya nampak baik, yang jahat saya nampak jahat. Nah itu, jangan yang baik nampak jahat, yang jahat nampak
baik. Dah buta dah mata kamu. Dan terlebih sesat daripada dan dunia. Turun pada angkatan Thaqif, orang Taif, tu ayat di bawah tu. Wa in kadu liyaftinunaka anil ladzi awhayna ilaika litaftari alaina ghairah. Jadi tentu dulu wa in kadu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.